Alright, assalamualaikum semua. So, saya ada satu masalah ni, chiller. Okay, saya ada satu masalah chiller ya. Dia punya pipe heater lah, kita panggil ni pipe heater. Sebab pipe ni fungsi dia adalah mengeringkan air yang ada dekat bahagian takung air. Kat mana? Tengok sini. Tengok sini. Ni bahagian belakang dia kan. Nampak tak dekat bahagian bawah ni ada satu takung air. Kan? Ada satu takung air. So air ni automatic kering. Dia kering sebab ada satu pipe heater. Pipe heater ni adalah pipe discharge. Bermaksud dari kompresor, dia akan lalu pipe ni dulu. Maksudnya pipe ni akan panas, dia akan keringkan air dalam takung. So pipe ni bermasalah. Kalau tengok betul-betul, tengok betul-betul sini. Okey. Pipe ni karat dan bocor. Nampak ni. Dia mengelembung, karat dan bocor ni. So, apa yang berlaku? Yes, habis lah. So, apa kita nak buat? Sekarang ni, kita nak buat balik pipe ni. So, kita gunakan copper. Kita gunakan copper, kita bentukkan balik. Lepas tu, kita, apa orang cakap? Kita pasang balik. So, insyaAllah dalam video live ni, saya akan sharekan dengan anda macam mana prosedur dia dan macam mana step by step yang saya buat. Macam tu. Alright. Okay, saya tegakkan dulu ni. Saya gunakan pipe 1/4. Tapi saya gunakan pipe tebal memandangkan dia nak kena rendam dalam air. So dia kena pakai pipe tebal. Kita gunakan pipe, tengok sini. Kalau boleh nampak, jap sangkut. Okey. Okey. 1/4. Okey, 1/4. Diameter dia 0.61 mm. So siapa yang buat aircon dia tahu ini pipe spec inverter. Okey, spec inverter yang pressure dia kena sampai low pressure dia kena sampai 160 PSI, sedangkan low pressure untuk peti ais baru, kalau pakai yang ni dia gunakan R600A baru 5 PSI, 6 PSI, tapi kita gunakan pipe tebal supaya pipe ni dia nak berendam dalam air, dia lambat bocor. Alright. So, bos, komen tak naik ni, bos. Komen tak naik tak apalah. Kalau komen dah tak naik tak apa, tapi view naik tak? View naik. Okey, tak apalah. Cuba komen dulu, cuba komen tengok naik ke tak naik. Kita cuba tengok dulu. Okey, saya bend dulu 90 degree. Okey. Okey. Kita buka dulu. Okey. Di sini. Okey, sambil-sambil kita buat tu, sambil-sambil lah. Anda tengoklah dia punya prosedur dia, macam mana proses-proses ni dibuat. Okey. Kita bengkok balik lah. Selalunya pipe ni memang tak dijual bang. Pipe ni memang dia orang tak dijual. Kita kena bengkokkan semula. Bengkok ni pun kita main agak-agak lah. Agak-agak tu bermaksud bukan 100% tepat rupa dia, tapi hampir lah 80%, 90% kita akan buat hampir tepat. Okay, hampir tepat. Okay, bos, kita ada soalan. Kedai kat mana ni abang? Kedai kat mana Kedai kita dekat Taman Sri Putra, Johor Bahru bang. Okay, Taman Sri Putra, Johor Bahru. Kita memang buat kerja-kerja repair lah. Kerja repair, jual spare part, kita ada buat training. Kalau siapa-siapa berminat nak belajar, InsyaAllah okay, kita ada buat kelas juga. Kebetulan pada November bulan 11 ni 18, kita ada buat kelas 18, 19, 20 hari bulan. Kelas belajar repair peti sejuk, mesin basuh. InsyaAllah kita ada buat kelas. Siapa-siapa berminat boleh daftar dekat kita punya laman web lah, highrollvehicle.com. Okay, nampak macam senang kan, bengkok-bengkok jadi. Okay, tapi tak apa, tunggu sekejap. Siapa ada masalah, nak komen sesuatu, nak komen bertanya soalan, InsyaAllah bolehlah komen. Mana yang saya boleh jawab, saya akan cuba jawab sambil-sambil saya buat kerja, sambil-sambil saya tengah nak bend pipe ni. Cuba, kita ada soalan daripada Nur Hafizan. Peti ais saya berpeluh, kena tukar getah pintu ke tuan? Okey, kalau dia berpeluh disebabkan getah tak rapat, betul, memang kena tukarlah getah pintu tu. Tapi kalau dia berpeluh disebabkan tak sejuk, tak ada point pun kita tukar dia punya getah pintu dia. So, kena confirmkan dulu. Kalau dia sejuk tetapi apa orang cakap, pintu tak rapat, so memang kena ni lah. Kena apa, aku dah bebel, aku dah lupa dah mana aku nak bengkok ni. Okey, kalau tu memang kena tukarlah. Macam tu Nak bengkok-bengkok ni dia punya imaginasi dia kena tinggi ni. Imaginasi dia kena tinggi sikit. Okey. Kodak dia tak jadi ni. Ni kelebihan dia kalau pakai pipe tebal. Kita bengkok, dia cantik, lepas tu kita bengkok dia tak mudah patah. Okey, nampak tak? Hampir dah nak sama kan?
hampir dah nak sama kan. Saya kalau buat bengkok-bengkok ni insya-Allah. Okey. Buat bengkok-bengkok ni 80% insya-Allah hampir sama. Bos, apa masalah kalau chiller kipas tak berpusing ya? Kalau chiller kipas tak berpusing, kemungkinan besar masalah kipas tu bang. Okay, kemungkinan besar masalah kipas tu. Tapi kena check dululah. Kipas ni dia ada dua jenis bang Dia ada kipas jenis AC, ada kipas jenis DC. So kena check dulu. So kalau dia jenis DC, kalau dia gunakan 12 volt, so kena testing gunakan adapter lah 12 volt untuk testing dia. Sebab test barang paling senang adalah menggunakan direct power supply. Ya bos, apa nama alat yang bengkok pipe tu? Nama dia bender, tube bender. Okay, nama dia tube bender. So dia memang membengkokkan pipe lah kerja dia. Lawa rambut cikgu. Memang biasalah bang, sebulan sekali lelaki ni memanglah kena potong rambut, dah berserabut dah kan. Okey. Right. Hampir tak? Hampir kan? Hampir. Okey, tak sini dulu. Okey, terbalik di sini. Sini, okey, nak ukur yang ke sini pula. Okey. Sikit lagi. Lepas ni saya akan tunjuklah proses kita nak masukkan gas, proses kita nak buatlah step by step dia. Okey. Okay, bos, kalau peti ais lambat keras. Peti ais lambat keras, maksudnya lambat beku lah. Lambat beku. Okey. Ada banyak kemungkinan. Kalau memang ada masalah gas, dia boleh jadi macam tu. Memang dia akan lambat keras lah. Tapi kalau dia ada masalah sistem dispose, bermaksud ada air batu penuh kat bahagian dalam dia, okey, dia memang akan jadi lambat keras. Okey, dia memang akan jadi lambat keras kalau dia ada masalah dispose. Okey. Siap. Siti Hawa, tube bender bukan bendel. Tube bender. Siap. Okey. Settle nampak? Masalah dia apa? Pipe heater ni bocor. So kita dah bandkan baru. Hampir sama. 90%. Boleh tak? 90%. Kita tak sampai. 90%. Ke dah nak ke 100%? Cuba komen. Hampir ke 100% ke bawah lagi 90%. So pipe heater ni dia akan duduk mana? Tengok sini Pipe heater dia akan duduk kat sini. Okey, dia duduk dalam ni. Okey, boleh nampak? So kita nak sambungkan dia ke sini. Okey, kita akan potong kat sini. Tip cutter mana? Tip cutter. Okey, kita akan potong. Lepas tu kita akan punch dia. Kita akan siapkan dia punya penyambungan dia supaya welding kita semua cantik apa semualah. Ada yang komen 90%, 95% sama. Right. Okey, 95% sama, alhamdulillah. Okey. So selalunya lah pipe heater ni orang tak beli lah. Okay, orang tak beli, orang akan ban semula. Tapi kadang-kadang ada juga saya buat repair dekat sini, pipe heater ni diorang bypass. Diorang bypass bermaksud diorang tak pakai balik. Diorang akan direct sajalah. Tapi sebenarnya tak baik pipe heater ni besar dia punya fungsi dia. Yang fungsi utama dia adalah memang untuk keringkan takung air. Yang kedua adalah untuk sejukkan sedikit kondenser. So jadinya pipe heater kalau boleh jangan bypass lah. Okey. Ada orang cakap yang cikgu buat lagi nampak kemas. Okey. So kalau ada bender dia jadi kemas lah. Kalau dia tak ada bender dia memang itulah. Dia memang akan tak senonoh sikitlah. Right, kita ketuk dulu. Okey. So sebenarnya semua peralatan tool yang saya gunakan ni dia ada tau dalam kita punya modul kelas. Bermaksud dia orang akan belajar, dia orang akan guna semua ni. So untuk kelas VIP, kelas basic, kelas ilmu awal-awal, so memang diorang kena akan belajar lah ilmu-ilmu penggunaan tool, bahan-bahan dia apa-apa semua ni, cara nak welding, cara nak masuk gas. Memang semua kita ada belajar dalam kelas VIP kita lah. Kurang daripada 15 lagi tempat kosong kelas VIP kita pada 18, 19 dan 20 hari bulan 11 ni. So siapa-siapa berminat nak belajar, insyaAllah boleh daftar dekat kita punya laman web www.haireview.com. Alright, sambil-sambil saya buat kerja ni, sambil-sambil tu kita bebel. Okey, dah settle lah. Juta, kita cuti hari Jumaat Okey, tengok sini. So, kita akan sambungkan. Ini pipe sekejap masuk sini.
Helmi, kau potong ni. Mana satu pipe filter? Dia ikut sini mas. Sini filter ke apa? Sini. Ni sambungan dia macam sama ni je. Oh, ini pergi sana ni. Ni filter eh? Ha. Ni filter eh? Ya. Sini condenser eh? Ha. Okey. So sini filter. Pusing sini. Kita nak masuk filter. Sini masuk condenser. Dia duduk kat bawah ni. Fungsi pipe ni adalah untuk mengeringkan air. Okey, fungsi pipe ni adalah untuk mengeringkan air. Okey, susah sangat buat kerja Bos, lebih tinggi. Tool tadi ada jual tak? Ada, semua ada. Okey. bender. Kalau nak beli tube bender ke, nak beli apa-apa tool flaring surgeon tool ke, tube cutter ke apa semua tu lah. Kita bos Ya, boleh WhatsApp kita lah. Okey. Bar dia masuk cun-cun saja tu. Dia masuk cun-cun saja. Okey. Dia kalau dah tak cantik tu sebabnya kita ikut yang asal, tapi yang asal ni rupanya dia bersilang juga dekat sini. Okey. Tapi tak apa, yang penting dia tak bocor. Okey. Yang penting dia tak bocor. Okey, cuma masuk situ. So yang sini, yang lama punya ni besi kita nak cabut dulu. Yang lama punya besi ni kita nak cabut dulu. Yang lama punya besi kita nak cabut dulu. Assalamualaikum cikgu. Kalau dah pencen boleh ambil kursus dengan cikgu ke? Terbaru minggu lepas. 60 lebih 60 lebih. 62, 63 macam tu lah. Maksudnya memang dah betul-betul pencen dah tu. Boleh sebenarnya. Sebab kalau VIP dia sangat VIP. Dia bukan pasal untuk budak muda ke apa tak, tapi untuk siapa-siapa yang berminat. Tak kisahlah usia dah berapa pun sebenarnya boleh. Tak ada masalah pun. Okay, kita bakar dulu, kita buang yang lama tengok Yang ni kita boleh buang tau. Kita bakar. Okey, sebelum saya terlupa. Buku dah sampai tak? Yang stok yang kita order baru. Belum sampai. Tapi kita ada buat pre-order untuk buku DIY. Okey, siapa-siapa yang berminat nak buku DIY untuk pre-order ni sebab saya habis stok, saya order baru. Bila saya order baru, okey, kita bagi dia dalam bentuk pre-order. So kita tak dapat nak bagi diskaun lagi. Okey, tapi kita bagi dia orang free post lah. Okey, siapa-siapa yang buat order semasa dalam mood pre-order, kita bagi free post. Tapi nanti bila barang dah sampai, kita dah jual mahal lah. Kita dah jual mahal bermaksud bukan jual mahal macam mana. Jual mahal kita dah tak nak lagi bagi free post. Okey, kita akan jual dengan harga tambah duit postage. So untuk Sabah Sarawak biasalah postage dia memang 18, 20 lebih kurang macam tu. So memang sedih lah, kesian lah orang Sabah Sarawak kan. Tapi nak buat macam mana, duit postage tu bukan saya makan. Bamalah minta saya satu player. Okey, duit postage bukan saya makan. So siapa-siapa yang nak free post, buat masa sekarang ni masih lagi ada sebab kita belum lagi buat pengeposan untuk pre-order punya. Tapi rasanya dalam 1 hari 2 hari lagi ni insya-Allah okey, kita akan barang akan sampai dan kita akan postkan. So jadinya siapa-siapa nak buku DIY kita, okey, yang nak free post tu, bolehlah order sekarang. Okey, order sekarang dekat kita punya laman web. Okey. Kau panas? Oh, panas. Okey, saya sekarang ni nak bakar. So dalam buku tube bender pun kita ajar bos. Ada. Cara Semua ada. guna dia. Okey, sebenarnya buku tu dia macam buku kelas DIY kelas apa? Kelas online lah. Macam buku kelas online. Okey. So tengok video juga dalam buku tu. Okey. Siapa yang dah dapat buku tu cuba komen sikit. Kalau boleh komen masukkan gambar, cuba komen sikit kat dalam kita punya ruang komen siapa yang dah beli saya punya buku tu. Okey. So dekat sini copper besi, nampak Sini copper besi. Copper besi kita kena pakai rod khas copper ke besi. Kita kena gunakan rod khas copper ke besi. Masukkan. Kalau saya buat ni biasanya sekejap je lah. Yang pentingnya nak cari bocor dia, nak cari kat mana masalah dia. Buat tu senang sebenarnya. Itu yang kita belajar dalam kita punya kelas. Apa tahu? Kita belajar cari kerosakan. Bukan kita belajar repair. Repair ni siapa-siapa pun boleh buat. Janji je dah tahu apa rosak. Setuju tak macam tu? Yang mahal dia adalah ilmu check. Yang mahal dia adalah ilmu kita nak tahu kerosakan. Okey, bila kita dah tahu kerosakan, senang.
Sebab tu kadang-kadang kan masa saya buka kedai sini, cari helper je. Cari helper, kerja dia tolong buka, tolong pasang je. Okey. So yang mahal dia adalah upah cek. Maksudnya kerja cek ni. Tu sebab itulah cek ni nak kena betul-betul. Kita sahkan kerosakan, lepas tu baru kita cakap okey, yang ni buka, yang ni buka, ni buka. Macam tu. Right. So ini filter baru. Ni filter baru. Filter ni wajib ditukar. Okey, wajib ditukar setiap kali masuk gas. So macam mana anda nak tahu filter anda ditukar ke tak tukar? Okey, tengok filter original dia macam ni. Ni filter original. Bermaksud filter dari kilang. So dekat pasaran bukan tak ada filter original ni, ada. Okey, cuma jarang lah, sangat-sangat jarang lah technician dia akan tukar balik filter original. Sebab filter ni fungsi dia sama, adalah merangkap udara. So kebanyakan technician dia akan tukar filter yang jenis macam ni. Filter yang ada satu moncong saja. Satu moncong sini in, satu moncong out. Yang original punya dari kilang, dia ada dua masuk sini. Satu ni untuk apa? Satu ni adalah untuk high pressure punya. Dari kilang, diorang akan pasang satu access valve macam ni dekat sini. Untuk apa tahu? Untuk check dia punya high pressure, tekanan high pressure. So dia perlukan filter yang ada dua in, satu out. So kalau anda tengok, anda hantar repair dekat kedai, dia kata dia masuk gas, tetapi dia tak tukar filter, mungkin anda boleh mempertikaikan lah. Okey, sebab apa? Filter wajib ditukar setiap kali tukar gas ataupun masuk gas yang baru. Macam tu. Okey. Sebab filter ni pun tak mahal harga dia. Harga dia dalam RM4, RM5 harga filter ni. So jadinya rasa macam apa cakap, kedekut sangat lah kalau buat kerja anda tak tukar dia punya filter dia. Okey. Rasa macam kedekut sangat dah pomen tu. Okey. So yang ini adalah besi. So copper ni, filter ni adalah copper. Jadinya saya kena pakaikan rod besi copper. Okey, kat sini memang kita rod besi copper ni, okey, sebenarnya dia lebih kurang je lah macam silver rod. Okey, cuma dia punya persen dia tinggi sikit. Okey, okey, nampak tak? Okey, sikit lagi. Orang tanya apa nama rod ni, bos? Apa nama rod ni, bro? Yang sebenar-benarnya apa? Yang sebenar-benarnya. Alamak, ada dalam buku, bos. Ada dalam buku kan. Saya pun lupa. Saya panggil rod biru tapi nama dia ada lah. Lupa lah. Saya malah nak mengingat lah. Tapi ada dalam buku. Nanti tak apa, kejap lagi kita buka kita punya buku. Kita tengok nama sebenar dia. Okey. Dah terbiasa panggil rod biru kan. Lupa nama sebenar. Saya ni pun kadang-kadang memori ni bukan bagus sangat pun. Kan. Ni saya sulam. Saya sulam sikit dengan silver rod. Okey. Kenapa? Sebab apa? Silver rod ni dia keras sikit. Sebab dia 0%. Okey. Silver rod ni dia 0% silver. So jadi dia keras sikit. So kalau saya 100% saya pakai rod biru ni, pengalaman saya lah yang nak ikut, tak nak ikut terpulang. Kalau betul anda pernah lalui pengalaman macam saya pernah lalui, anda boleh komen lah Rod biru ni dia ada silver sikit. Saya tak tahu berapa persen dia punya silver dia, tapi dia ada silver sikit. So dia cepat lebur. So dia mudah crack. Ini pengalaman saya, dia mudah retak. So jadinya bila saya pakai rod biru ni saja, dia akan jadi apa tau? Dia akan jadi bila proses penghantaran, ambil peti sejuk, hantar peti sejuk naik atas lori, kadang-kadang dia bergegar kuat, dia boleh crack. So jadinya pengalaman saya, kalau nak kasih kuat, dah letakkan rod biru ni, kita campur lagi dengan silver rod untuk finishing dia. So bau dia keras. Kalau kita hanya brazing menggunakan silver rod saja, dia tak lekat. Sebab biru ni dia punya flux dia. Flux ni yang nak kasih dia lekat. So jadinya gabungkan dua ni, baru dia mantap. Okey. So ni capillary tube. So kita potong sikit capillary tube dia. Tak boleh. Bos, getah peti peti sejuk kan. Kalau rosak, betul ke bil elektrik boleh melambung? Betul. Memang betul fakta tu. Kalau getah peti sejuk rosak ataupun dah tak lekat ataupun pintu peti air kita tak rapat, kita tak tukar getah yang baru, bil elektrik kita memang akan melambung tinggi. Kenapa? Kenapa? Sebab suhu dekat bahagian chiller ataupun freezer tu, dia tak dapat 100% sejuk, dan automatically kita punya thermostat
tak boleh apa orang cakap? Tak boleh detect ataupun tak bekerja dengan baik. So apa yang akan berlaku? Kompresor akan jalan je. Bila kompresor jalan je tak berhenti, so logik tak? Elektrik akan naik, bil elektrik akan naik. Logik lah. Memang akan logik lah dekat situ. So jadinya kalau getah pintu tak rapat, cepat-cepat tukar. Kalau tak tahu macam mana nak tukar, WhatsApp saya. InsyaAllah kita ada jual dan kita sertakan sekali dia punya video tutorial kalau anda nak video tutorial lah. So dia punya access valve kita buka dulu. So access valve dia kat sini. So kita nak pasang. Ejen Penang hadir. Oh, ada ejen tengah live dengan kita. Ada bos. Alright. So, ejen Penang, ejen apa-apa yang ada ni semua ni untuk pengetahuan semua pelanggan-pelanggan kita ataupun kita punya viewer kita, viewer dia panggil Viewer. Okey. Yang sedang menonton kita ni, bila saya kata ejen ni sebenarnya mereka adalah student-student saya yang mewakili saya ataupun yang saya recommend kalau nak cari perkhidmatan repair service. Anda boleh contact mereka. Anda boleh pergi dekat saya punya laman web www.harivehicle.com. Dekat sana saya dah tukar button My Technician. Okay, saya declare diorang sebagai saya punya My Technician, saya punya technician. So anda boleh hubungi mereka. Di seluruh Malaysia ada saya punya My Technician ataupun saya punya agent yang boleh diharap insya-Allah boleh dipercayai. Kalau mereka buat tahi, mereka kencing anda telefon saya keluarkan nama dia daripada laman web saya sebab mereka tak layak jadi sebahagian daripada tim saya. So kalau anda nak cari perkhidmatan servis mesin basuh ke, repair mesin basuh ke, anda boleh pergi dekat saya punya laman web www.harivehicle.com, pergi dekat My Technician. Seluruh Malaysia ada 130 orang anak murid saya yang aktif, yang memang betul-betul nak buat kerja-kerja ni, yang dah belajar dengan saya dan menuntut ilmu dengan saya, bukan sehari dua, dah berbulan-bulan datang dengan saya belajar. So anda boleh hubungi mereka untuk kita kongsi rezeki. Sebab 100% yang anda bayar pada dia, saya tak makan 1 sen pun. Okay, best tak jadi saya punya ejen? Okay, saya tak makan 1 sen pun. Kalau diorang hari ni rajin dapat 2-3 job, 2-3 job tu 100% diorang dapat. Apa habis macam mana saya charge? Sebenarnya dalam My Technician ataupun ejen ni, saya tak makan komisen dari usaha dia, tapi saya hanya dibayar untuk saya mempromosikan perkhidmatan ni. Okey, bermaksud ejen-ejen tu ataupun saya punya technician dia hanya bayar yuran marketing saja dengan saya. InsyaAllah lah kalau ada siapa-siapa yang nak jadi saya punya ejen ataupun nak jadi anak murid saya, okey, bolehlah daftar ataupun masuk kelas VIP dulu. Sebab kebanyakan mereka ni daripada kelas VIP. Daripada kelas VIP saya serapkan diorang masuk kelas, masuk jadi kita punya ejen. Cuma waktu sekarang kita tutup dulu sementara sebab kita tengah upgrade dia punya sistem. Tengah upgrade dari segi macam sistem pembayaran, sistem apa-apa semua. So kita stop sekejap je lah. Stop pengambilan tapi masih lagi aktif untuk pelanggan-pelanggan yang nak hubungi macam tu. Okay, alright. So settle, kita dah pasang sini. Sini pun filter pun dah settle. So sekarang ni kita nak buat apa? Sekarang ni tengah proses nak masukkan gauge. Long mintakan access valve ni, vacuum pump dengan meter gauge. Meter gauge dengan vacuum pump. Alright, kita pasang dulu dia punya valve dia. Okay, sebenarnya saya ni hari ni kemas-kemas, handsome, potong misai, potong rambut, pakai baju bersih-bersih, pakai seluar ni. Kalau bini aku nampak ni dia mesti marah aku ni. Pakai seluar jalan aku buat pergi kerja ni kan. Tak, sebenarnya saya kejap lagi ni jam tak pakai ya. Alamak. Lupa tertinggal. Okey, sebenarnya saya kejap lagi ni saya nak berangkat ke Kuala Lumpur ni. Saya ada urusan di Kuala Lumpur. Ada sedikit tugasan dekat Kuala Lumpur, tapi insya-Allah nanti kalau saya ada free, saya akan buat sedikit lah video, saya akan buat sedikit ataupun ambil gambar, sharekan kepada kita punya follower update apa saya buat dekat Kuala Lumpur. Okay, so jadinya nanti kita akan bagi tahu. Okay, vacuum buka valve. Selalunya proses vacuum ni akan ambil masa berapa lama. So dia tak ada jawapan yang betul-betul tepat. Okay, tak ada jawapan yang betul-betul tepat. Mesti kena vacuum 5 minit, mesti kena vacuum 10 minit, mesti kena vacuum 15 minit. So siapa-siapa yang komen dekat bahagian bawah wajib vacuum 10 minit apa semua kan, sebenarnya tak ada jawapan yang tepat pun. Okay, kenapa? Kalau anda kata kena vacuum 10 minit, kalau saya gunakan vacuum pump yang besar, macam mana? Macam mana? Maksudnya tak perlu sampai 10 minit.
janji dia dah sampai 30 Hg. Betul tak? So, tak ada jawapan yang tepat. Kalau anda kata kena vacuum 2 minit saja. Kalau saya guna vacuum pump yang kecil, macam mana? So, bermaksud saya kena perlukan masa yang panjang. Betul tak? So, jadinya bukan minit yang menentukan, tapi kita nak kena tengok vacuum yang kita sedut, pastikan sampai 30 Hg. Hampa gas dekat meter gas tu, belah bawah dia tu, sampai 30. Itu yang kita belajar, itu yang kita ajar ataupun yang kita kongsikan dalam mana-mana kelas kita. Tak kisahlah kelas VIP ke, kelas apa ke, memang kita akan kongsikan benda tu. Dalam kita, malahan dalam kita punya buku pun, kita kongsikan benda macam tu. So, kita tunggu sekejap. Kita vacuum. Tapi tengok dekat sini. Dekat plate kompresor ni, nampak tak ada 3 segi warna oranye ni? Nampak tak kat sebelah dia tulis R600A. Bermaksud peti ais ni, dia gunakan gas ni. R600A. So, dia bukan inverter, tapi dia guna gas R600A. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah pun. Okey, bukan inverter tapi guna gas R600A. Boleh, memang tak ada masalah pun. Afiq, ambil saya punya buku DIY, buku baru saya tu, dekat Cermin tu. Bos, dekat Kuching Sarawak ada ejen tak? Dekat Kuching Sarawak, banyak lah ejen kita kat Kuching. Wak Amjah ada, Roslan, Haji Roslan ada, siapa lagi? Ada 2-3 orang dekat Kuching Sarawak. So, pergi je laman web saya. Siapa-siapa nak cari ejen, nak cari wakil-wakil ejen yang boleh buat kerja-kerja repair ni, anda pergi saja dekat kita punya laman web. Pergi dekat button My Technician. Kat dalam tu ada kita punya student kita yang memang get ready, sedia untuk berkhidmat, untuk bantu anda. Okay. So, kita vacuum. So, sambil-sambil tunggu vacuum sekejap sikit lagi. 1 PSI je lagi. Okay, ini yang saya masukkan tadi, buku DIY kita. So, siapa yang tak ada masa nak datang belajar, tak sempat nak datang belajar, tapi nak belajar, ini adalah buku DIY yang saya buat, adalah buku panduan membaik pulih mesin basuh dan peti sejuk. Okey, dalam buku ni kita ada beberapa modul lah. Ini adalah buku QR code, bermaksud ada video di dalam buku ni. So, kita ada banyak modul. Okey, ada 134 muka surat. So, salah satu modul dia adalah modul peralatan tangan asas. Bermaksud dalam ni anda akan dikongsikan, diajar ataupun diterangkan cara penggunaan semua barang-barang ni. Contoh ni, apa ni nama dia? Ni nama dia meter gauge. Manifold gauge. So, kat dalam ni ada tak manifold gauge? Ada manifold gauge. Saya akan kongsikan macam mana cara penggunaan manifold gauge. Anda boleh baca dia punya fakta dia, dan anda juga boleh scan QR code untuk belajar secara video. So, ini tube cutter. Mana tube cutter? Ni tube cutter. So, anda boleh scan cara penggunaan tube cutter. So, dekat sini tube bender yang tadi saya cakap. Dia ada fakta dia. Lepas tu dia ada tutorial dia. Ini flaring swaging tool yang saya gunakan tadi. Nampak tak? Mana? Mana dah hilang dah. Ni. Yang saya gunakan tadi tu macam mana? Semua ada. Ini adalah peralatan tangan asas. Lepas tu anda akan masuk, nampak vacuum pump yang kita gunakan. Okey, special tool. Lepas tu anda akan masuk welding and brazing. Yang tadi saya cakap, okey, rod biru. Silver rod. Oh, nama dia. Apa nama dia ni? Rod biru tadi? Ni nama dia, rod biru ni. Blockade. Rod biru ni. Okey, ni dia punya nama rod tu lah. Okey, so jadinya aluminium rod, macam mana nak welding, cara dia semua ada. Ini adalah dia punya basic dia. Lepas tu yang paling best dalam buku kita adalah kenali komponen. Ini yang paling mujarab. Selama bertahun-tahun saya mengajar orang ataupun berkongsi ilmu, yang paling mujarab adalah, yang cepat untuk anda belajar adalah kenali komponen. Macam mana kita nak check dia rosak atau tak. So, contohlah, contoh peti ais satu unit ni, anda suspek tak hidup ataupun tak sejuk ataupun apa-apa masalah lah. So, anda boleh check kompresor macam mana, ini macam mana, itu macam mana. Sebab kita dah barai kan mesin basuh manual, okay? Dia punya motor, semua item. Ini untuk mesin basuh manual, semua item kita terangkan cara dia punya kerosakan dia. Lepas tu mesin basuh auto, kita terangkan semua item. Okey, ada penulisan, ada juga video tutorial. Lepas tu apa lagi? Lepas tu peti sejuk 1 pintu, peti sejuk 2 pintu. Semua ada dalam buku ni untuk pre-order sebab kita habis stok. Itu hari kita buat 200 buku kan. Tak habis sampai seminggu di chain. So, saya sangat-sangat bersyukur. Sambutan tu sangat menggalakkan. Saya order lagi 200 buku, kita buat pre-order.
200 buku kita buat pre-order. Siapa nak boleh order. Kita tak boleh lagi nak bagi harga promosi Tori RM100, tapi kita bagi harga free post kali ni untuk 200 buku terawal. Tapi mana lebih awal, kalau buku saya sampai, saya tunjuk je dengan anda buku saya dah sampai, automatically free post tu akan habis. So kita akan jual dengan harga RM120 dengan duit postage lagi. Tapi untuk pre-order ni kita bagi free post sebab anda tangguh menunggu. Saya bagi anda free post. So siapa nak RM120 saja free post, boleh dapatkan dekat kita punya laman web www.hairubiku.com. Okey, lupa. Dekat last buku kita ni, okey, dia ada kat sini. Cara masukkan gas R600A, cara masukkan gas 134A, cara cek kebocoran. Lepas tu dia ada cara flushing dia ada ni cara flushing condenser. Okay, anda boleh tengok macam mana cara nak cuci dia. So cara flushing cooling coil semua ada. Okey, cara nak masukkan minyak, sukat minyak berapa banyak apa semua ada. Walaupun buku ni mungkin ada orang kata mahal, tapi pada saya 134 muka surat, bermaksud ada lebih kurang dalam 130 item. Okey, menulis mungkin tak berapa susah, nak cari fakta mungkin tak berapa susah. Cari je dekat Google, tulis. Kalau anda setuju, anda komen setuju. Okey, tapi nak buat video 130 lebih video, okey, rasa senang ke susah? Saya nak siapkan saya punya buku tu ambil masa hampir setahun. Kalau satu hari satu video, 130 video, bermaksud kena buat 130 hari. Satu bulan baru ada 30 hari. Bukan 30 hari kau hadap buat benda yang sama. Betul tak? Paling maksimum pun 20 hari saja kau akan buat video dalam masa sebulan. Baru dapat 20 video. Faham tak? Nak dapatkan 100 video, kena buat 5 bulan. Belum lagi masuk editing, belum lagi masuk nak tulis fakta apa-apa semua. So, hampir setahun juga kita merancang untuk buatkan buku ni. So itulah kos yang anda kena bayar, iaitu RM120. So anda fikir-fikirkanlah. Okey, Bos, Ya. Get marah Batu Pahat nak satu. Oh, boleh. No problem. Ada syaratnya. Ada syaratnya. PM tepi. Okey, syaratnya PM tepi. Nanti kita bincang. Okey. Okey, saya dah masukkan gas. Okey. Lepas tu saya onkan dia. Kita masuk gas Okay. Kita onkan dia. Meter gear dah turun. Okey, berapa nak kena maintain? Berapa nak kena maintain? Kita belajar dekat buku berapa nak kena maintain. R600A. Okey. R600A. Gas R600A mudah terbakar sekiranya anda tidak mengikuti langkah-langkah keselamatan semasa proses mengecas gas. Sukatan untuk gas R600A adalah 3 PSI, tidak melebihi 5 PSI. Peti sejuk yang menggunakan gas R600A tidak semestinya peti sejuk jenis inverter sahaja. Clear? Itu dia punya penulisan dia. Dia punya video dia, langkah-langkah dia, kena tengok, kena scan, kita boleh nampak. Macam kita buat peti ais ni, dia bukan peti ais inverter, tapi dia gunakan gas inverter. Tak mustahil sebab benda tu memang wujud. Itulah buku Hairul Bikul. Macam, okey tak? Siapa nak boleh dapatkan kat kita punya laman web. Tapi kalau anda nak belajar, kata orang lah kan, belajar ni biar berguru. Belajar ni biar ada orang tunjuk depan-depan. Pada 18, 19 dan 20 hari bulan November, kita ada buat kelas VIP dan kita berikan juga buku ni secara percuma saja. Betul bro? Betul, percuma. Kalau anda bayar yuran RM1,500, 3 hari 2 malam, tempat tinggal, makan minum semua disediakan. Buku lagi dapat percuma. Apa lagi nak? Bayangkan 3 hari 2 malam, duduk hotel, makan minum, semua disediakan. Agak-agak berapa dia punya yuran dia? Berapa dia punya kos dia? Makan minum semua disediakan. Makan, siapa yang ada student saya kat dalam ni yang baru je habis belajar dengan saya, mungkin minggu lepas ke, mungkin bulan lepas ke, sebab kelas VIP kita buat sebulan sekali kan. Cuba ada komen sedikit, macam mana kita punya makan. Adakah makan macam budak asrama, diletakkan dalam polystyrene, diberikan apa orang cakap, diberikan diberikan kota. Okey, nasi satu mangkuk ni je, ayam satu ketol ni je. Cuba ada komen, makan dengan kita macam mana? Pagi sarapan pukul 7.30, pukul 10.30 break lagi makan,
Pukul 12.30 break makan tengah hari. Pukul 4 berhenti lagi minum petang. Pukul 6.30 petang berhenti lagi makan malam. Kalau ada karaoke, malam ada lagi minum malam lagi. So, untuk satu hari, makan sekurang-kurangnya 6 kali makan. Macam 3 hari 2 malam. Tempat macam mana pula? Tempat tinggal semuanya berhawa dingin. Aircon. Okay, aircon. Bukan tidur dalam kemah. Okay, bukan tidur tepi duduk ramai-ramai dalam satu bilik. Semuanya disediakan dengan katil, selimut yang selesa, bilik yang berhawa dingin. Kambing bakar pasti ada. Kambing bakar pasti ada. So jadinya kalau saya cakap RM1,500 tu mahal, so saya tak dapat lagi nak kurangkan lagi. Okey, saya tak dapat nak adjustkan lagi sebab apa? Kita punya kos catering kita punya kos makan minum kita sangat mahal sekarang ni. Betul tak? Telur pun sekarang sepapan dah RM20. Ejen Kedah kita, Muhammad Rizwan. Makanan sedap. Oh, kambing pun sedap. Siapa yang pernah pergi sahaja yang tahu macam mana pengalaman dia. Okey, kita cuba sedaya upaya. Apa hal saya punya ni tak masuk habis lagi ni. Lambat sangat ni. Okey, macam plate ada something wrong. Okey. Filter pun lambat panas. Gas baru berapa? Ya, unit dia besar sikit kot. Dia makan banyak sangat ni. Okey. Bos, ada yang tanya kenapa rakyat Singapura tak boleh ambil kursus ni? Siapa kata tak boleh? Siapa yang kata tak boleh? Minggu lepas ni daripada mana? Saya tak ada masalah pun. Daripada Brunei. Minggu lepas siapa yang follow saya daripada Brunei ada masuk. Bulan sebelum tu ada daripada Indonesia ada masuk. Tak ada masalah pun. Okey, Bangla pun ada masuk belajar dengan saya. Pakistan pun ada masuk belajar dengan saya. Ni saya bukan pasal nak duit, tapi bukan pasal apa, sebab kita nak kongsi ilmu. Selagi anda rasa okey nak bergaul dengan kita, okey, kalau anda Singaporean, anda nak bergaul dengan kita, nak duduk satu asrama dengan kita, nak makan sama lauk dengan kita, apa semua, okey, welcome. Boleh buat pendaftaran terus dekat kita punya laman web www.hairulviko.com. Itu kita punya laman web rasmi kita. Okey, peti air ni tolong bukakan dia punya wrapping dia ni, Long. Okey. Okey, tak kisah selagi anda boleh berbahasa Melayu dengan baik, insya-Allah, sebab saya punya kelas penerangan dia dalam bahasa Melayu. So jadinya kalau macam anda kurang bahasa Melayunya, mungkin anda contohlah international kan, from Bangladesh. Okay, international lah juga kan. Tapi bahasa Melayu anda kurang fasih. So jadinya saya tak dapat nak buat penerangan dalam bahasa anda ataupun bahasa Inggeris dengan baik. So jadinya saya memang tak boleh nak mengajar dengan baik kalau anda tidak boleh memahami bahasa Melayu dengan baik. So jadinya kalau siapa-siapa bangsa yang lain, Chinese ke India ke apa semua, kalau anda boleh berbahasa Melayu dengan okey, no problem. Singaporean ke Brunei ke apa ke semua boleh datang. Okay, so lambat sikit saya punya proses masuk gas. Okay, tapi sekarang ni gas kita dah berapa? Tengok sini, saya buka ayat stiker. Alright, sekarang ni masih lagi dalam 1 PSI. Kita kurang, kita nak kena masuk berapa? Kita nak kena masuk 3 PSI je. Walaupun dia chiller, kesemut kaki. Ada. Okay, walaupun dia chiller, tetapi dia tetap juga menggunakan gas R600A. Okay, so dia punya tekanan gas dia masih juga sama, iaitu 3 PSI. Okey. Belajar sesuatu? Betul 3 PSI? Ya. 3 PSI. Cun. Dah. Bila dah masuk 3 PSI, jom kita pergi depan. Ada semut. Ramli Ahmad, mungkin miscommunication. Okey. Singaporean boleh join kursus. Okey. Boleh. Okey, ini kita punya kedai lah. So, kita buat chiller ni. Okey, tengok dekat sini. Chiller ni temperature cooler kita dah nombor 4. So, sini. Okay, gas dia dah masuk. Kalau saya pegang ni, dia dah start sejuk. Dia dah start sejuk. Cuma dia tak akan membeku lah sebab dia adalah chiller. Tempat diorang nak simpan air, minuman apa semua. Masalahnya kaki aku dah kesemut. Sama ni, sesemut ni. Masalah orang gemuk. Kalau duduk bersila, lama sangat kaki kesemut. Alright, so jadinya itulah perkongsian ilmu dalam video saya kali ni. Agak panjang dan membebel banyak. Tetapi kalau anda belajar betul-betul, anda tak sanggup nak datang belajar bersama saya, anda tak sanggup nak beli, tak sanggup nak sokong saya untuk dapatkan mana-mana buku yang saya buat, ataupun benda yang percuma, yang kalau anda nak belajar, anda boleh tonton semua saya punya video-video tutorial saya. Di YouTube channel saya ada, di TikTok saya ada, di Facebook pun ada. Cuma anda kena Instagram ada, cuma anda kena berkorban sedikit lah. Korban tu maksud macam mana? Macam ni lah. Dengarlah saya punya bebelan saya, dengarlah saya punya celoteh saya sikit, ambillah masa sikit. Tapi kalau nak cepat, nak mudah, nak padat, nak padu, masuk kelas, saya bagi jaminan, insya-Allah 3 hari tu
Bukan kata cukup ilmu dia, tetapi selepas 3 hari anda boleh datang sini lagi, belajar lagi dengan kita selama 3 bulan secara percuma saja untuk praktikal. Alright? So, siapa-siapa berminat nak belajar, boleh daftar dekat hairuvikul.com. Pergi dekat kelas VIP. Saya Hairuvikul. Assalamualaikum. Last soalan boleh? Last soalan. Okey, soalan. Brother ni daripada Singapura dah nak masuk JB, nak bayar deposit kelas. Boleh ke? Boleh? Datang ke kedai saya. Kedai saya sebaris dengan Balai Polis Kempas. Anda datang je dekat kedai saya. Jumpa Nurul. Cakap nak jumpa Nurul, nak bayar deposit kelas. Okey? So bayar dekat Nurul, nanti Nurul akan masukkan. Tak silap saya kurang daripada 15 orang je lagi untuk kelas VIP pada bulan November ni. Selalunya lah. Kalau tinggal 15 ni, kurang daripada seminggu dia memang habis licin. Sebab orang ambil ala nantilah. Tapi tiba-tiba masa habis. November dah habis. Tunggu Disember. Disember pun kita tak tahu. Kalau ada pilihan raya, so mungkin kelas tu kena adjust lagi lah. Kalau ada lah. Okay? Alright, saya rasa itu sajalah untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video. Saya Hairuvikul. Assalamualaikum. Nak jimat apa? Kita DIY je. Pastikan ada ilmu, okay?